إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلا كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى بلسان موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis yang berusaha pegawai Masjid Sultan Ismail, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal yang dirahmati rakan sebicara pada malam ini, Al-Fadhil Dr. Fauzi bin Abu, dan seterusnya sidang hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu dalam satu majlis ilmu untuk kita membicarakan tentang suatu isu yang masih hangat walaupun sudah sebulan lebih berlalu dan masih diperkatakan, iaitu berkenaan dengan cukai barangan dan perkhidmatan. Dalam bahasa Inggeris ini sebagai Good and Service Tax, ringkasan yang popular GST. Jadi insyaAllah pada malam ini saya akan berbicara tentang isu ini bersama dengan Al-Fadhil Dr. Fauzi, berasaskan kepada penyelidikan yang telah kami lakukan, geran yang ditaja oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, dan kajian ini telah pun dibentangkan di Muzakarah Fatwa Kebangsaan, dan kemudian keputusan sudah dibuat. Baik, jadi dalam bicara kita mungkin dalam sejam lebih sikit, Fauzi, kita bincangkan yang pertama secara umum dulu berkenaan dengan konsep cukai, di mana saya akan mengupas perkaitan cukai itu dengan hukum dari sudut fiqh, dan Al-Fadhil Dr. Fauzi akan kaitkan daripada sudut sistem percukaian itu sendiri dalam kerangka ekonomi sesebuah negara. Baik, jadi apabila kita nak bicara berkenaan dengan cukai, jadi sebelum nak cerita bab cukai, kita melihat kepada soal sumber pendapatan negara. Itu yang pertama. Jadi cukai ialah sebahagian daripada sumber pendapatan sesebuah negara. Dan pada malam ini kita nak fokuskan sumber pendapatan negara yang dikutip daripada rakyat. Itu yang namanya cukai. Dalam istilah bahasa Arab, dalam perbahasan fiqh, ada pelbagai yang istilah yang digunakan, antaranya ad-daribah, antaranya ad-dakhal dan seumpamanya. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fiqhuz Zakah menggunakan istilah ad-daribah bagi menggambarkan cukai yang dikutip daripada rakyat. Sekiranya kita melihat kepada pentadbiran Nabi Muhammad SAW, jadi negara Islam
yang dipimpin oleh Nabi SAW. Jadi apa yang dikutip daripada rakyat iaitu berpandukan nas, maknanya jelas daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Yang pertama, zakat. Sebab zakat ni clear sebagai satu daripada rukun Islam, dan zakat dikenakan kepada umat Islam. Jadi zakat itu adalah sebahagian daripada pendapatan negara, diurus oleh Nabi SAW sebagai pemegang amanah dan Nabi agihkan. Jadi zakat ini tak ada pertikaian, sebab dia memang nas qat'i, wa atu zakat, wajib bayar zakat. Dan golongan yang layak terima zakat pun Allah dah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 6, 8 golongan yang layak. Kemudian dalam pentadbiran Nabi SAW berpandukan juga kepada ayat Quran, Nabi mengutip jizyah. Jizyah ini iaitu suatu kutipan bayaran yang dikenakan kepada rakyat yang bukan beragama Islam, yang diistilahkan sebagai kafir zimmi, yang bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi, apa yang dikutip daripada rakyat ada dua. Satu zakat daripada orang Islam, satu lagi jizyah daripada orang bukan Islam. Simple. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Abu Bakar mengekalkan apa yang Nabi kutip daripada rakyat, itulah juga yang Sayyidina Abu Bakar kutip. Selain daripada sumber-sumber lain pendapatan negara, seperti harta rampasan perang yang diistilahkan sebagai ghanimah, al-fai, iaitu harta rampasan yang bukan daripada peperangan, itu sumber-sumber lain. Jadi sumber kutipan zaman Sayyidina Abu Bakar pun sama, yang dikutip zakat dan kemudian jizyah. Zaman Sayyidina Umar, pada peringkat awal pemerintahan Sayyidina Umar, di Sayyidina Umar kutip zakat dan juga jizyah. Kemudian apabila berlaku siri peperangan, maka apabila berlakunya pembukaan kawasan-kawasan baru, iaitu negara-negara bukan Islam yang berjaya dikuasai oleh negara Islam, maka pada ketika itu banyak tanah-tanah yang menjadi harta rampasan perang. Asal zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, tanah yang dirampas dia termasuk dalam ghanimah, harta rampasan. Jadi bila harta rampasan, dia akan diagihkan mengikut kaedah yang dinyatakan dalam Quran. Tapi Sayyidina Umar dengan politiknya, dengan siasahnya, maka Sayyidina Umar berijtihad. Ini ijtihad pertama Sayyidina Umar berkaitan dengan kutipan daripada rakyat. Maka Sayyidina Umar memperkenalkan al-kharaj, iaitu cukai yang dikenakan kepada tanah. Jadi asal zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, tanah orang bukan Islam, orang kafir harbi dapat diagih. Tapi sekarang ni Sayyidina Umar berijtihad, kalau agih begitu dia akan habis. Maknanya manfaat tanah kepada negara akan habis sebab dah diagih-agih, merugikan. Maka Sayyidina Umar berijtihad, tanah itu dikekalkan kepada pemilik asalnya, tapi dikenakan cukai. Maka bermulalah cukai tanah pertama dalam Islam yang dikenali sebagai al-kharaj. Dalam masa yang sama, apabila negara Islam berkembang, berlaku interaksi antara negara Islam, pimpinan Sayyidina Umar, dengan negara-negara lain, sama ada negara yang baru dibuka ataupun negara-negara bukan Islam, di mana orang bukan Islam masuk ke dalam negara Islam berniaga, iaitu kafir mustakmal yang diberikan keamanan. Jadi apabila berlaku interaksi perniagaan, Sayyidina Umar berijtihad lagi. Sayyidina Umar memperkenalkan cukai perniagaan yang namanya al-ushur. Jadi ini dua cukai daripada ijtihad Sayyidina Umar. Cukai tanah al-haraj, yang kedua cukai perniagaan al-ushur. Baik. Jadi sebab itu para ulama membincangkan, sebelum saya nak pergi kepada isu percukaian halal ke haram, maka para ulama menjelaskan
Zakat confirm dah, sepakat dah. Mana boleh negara tertentu tak payah kutip zakat, sebab itu fardu kewajipan rukun agama. Tapi cukai, ulama sepakat kata jizyah, kharaj, usyur. Walaupun kharaj dan usyur tu ijtihad Sayyidina Umar, tapi berpandukan kepada sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa selepas aku. Maka para ulama sepakat mengatakan bahawa cukai kharaj dan usyur juga kerajaan boleh kutip. Sebab itu dalam kotak tu, cukai, jizyah, kharaj, usyur tak ada khilaf dari sudut penerimaan. Maknanya ulama terima. Yang ini kerajaan boleh kutip. Baik. Cuma dari sudut pelaksanaan ada khilaf. Nak laksana, nak agih macam mana khilaf. Sampai zakat pun ada khilaf. Walaupun zakat tu ibadah, tapi ada khilaf dalam kalangan ulama. 8 golongan, siapa 8 golongan ni masih ada khilaf. Bermakna dia tidak bersifat qat'i. Itu prinsipnya. Manakala cukai yang lain. Jadi sebelum tu kalau kita lihat zakat, 3 jenis cukai ni, jizyah, kharaj, usyur, dalam istilah percukaian moden dinamakan sebagai direct tax, cukai langsung. Nanti Dr. Fauzi akan explore apa maksud cukai langsung ni. Dan dalam kerangka percukaian selepas berkembangnya, maknanya Khulafa ar-Rasyidin, kemudian berkembang zaman Umayyah, Abbasiyah sampai zaman kita moden sekarang ini, maka pelbagai bentuk-bentuk cukai lain timbul. Dan cukai ini ada yang direct, ada yang indirect pula. Maknanya cukai langsung dan cukai tidak langsung. Maka di sinilah berlakunya khilaf dalam kalangan ulama, sama ada dari sudut menerima, boleh tak kerajaan ambil cukai, ataupun kalau yang kata boleh sekalipun dari sudut agihan pun berlakulah khilaf. Baik, ini gambaran awal sebagai muqaddimah, iaitu gambaran dalam sebuah kerajaan Islam. Inilah dia peringkat zaman Nabi dan perbahasan secara umum dalam kalangan ulama tentang kutipan cukai. Baik, jadi saya persilakan Dr. Fauzi untuk explore berkenaan dengan konsep cukai. Nanti apabila Dr. Fauzi dah cerita bab cukai, barulah kita akan bincangkan lebih spesifik tentang hukum GST sebagai salah satu jenis cukai yang diperkenalkan zaman moden. Silakan Dr. Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih pada Profesor Madia Dr. Arif telah memulakan bicara kita berkenaan dengan GST dalam Islam. GST apa kata Islam. Dan terima kasih juga kepada pihak majlis pihak masjid yang telah menjemput kami berdua untuk membincangkan satu topik yang saya kira masih lagi hangat. Sekitar sebulan kita baru mula melaksanakan satu sistem percukaian baru, yang mana kita semua faham, kita semua dengar sejak 1 April 2015 satu bentuk cukai baru diperkenalkan. Nak kata cukai ini baru dalam Malaysia tidak, cumanya kita kerajaan Malaysia menstruktur semula cukai yang dikutip daripada rakyat. Dan cadangan untuk mengutip cukai baru ini yang dinamakan GST ini bermula sejak 1995 lagi. Jadi dah berapa tahun tu? 20 tahun. 20 tahun dah cadangan ni bermula, dan
baru saja dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Okey. Jadi saya itu nanti kita akan sentuh bagaimana pelaksanaan GST. Cuba menyentuh sedikit berkenaan dengan apa yang Dr. Arif sebut tadi. Ianya berkait rapat GST cukai, dia berkait rapat dengan bagaimana sesebuah negara, bagaimana sebuah kerajaan itu menguruskan dana, menguruskan sumber yang dia ada. Dan ini dinamakan sebagai dasar fiskal, fiscal policy dalam Islam. Saya sebutkan kat sini, Dr. Arif tadi sebutkan hasil yang diperolehi oleh kerajaan untuk mengurus perbelanjaan negara. Itu dia sudah hasil, tetapi secara keseluruhannya itu disebutkan sebagai dasar fiskal. Dasar fiskal dalam Islam ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama, kalau disebutkan kat sini, kutipan dan agihan zakat. Zakat tadi disebut. Kemudian kutipan dan perbelanjaan hasil bukan zakat, cukai dan hasil negeri yang lain, kawalan dan pengurusan harta dan sumber awam. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kerajaan Malaysia menguruskan benda ini. Keempat, menyediakan dan membangunkan kemudahan dan perkhidmatan awam. Ini yang kita setiap tahun tengok bajet. Macam mana kerajaan menyediakan bajet, perbelanjaannya untuk pembangunan, perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Yang kelimanya, melakukan penambahbaikan melalui kawalan fiskal jika perlu untuk kepentingan awam. Yang keenamnya, membuat pinjaman awam sekiranya perlu. Ini fungsi dasar fiskal bagi sebuah kerajaan. Dan ianya dikutip, itu hasil yang diperolehi itu adalah daripada kutipan zakat. Dan yang keduanya adalah hasil kutipan bukan zakat dan perbelanjaannya. Hasil kutipan zakatnya cukai. Cukai ini dia ada dua. Kalau boleh saya tunjukkan kat sini. Ini yang real data. Real data maknanya bukan yang saya reka-reka lah. Ini yang boleh nampak? Kalau boleh nampak, saya tak tahu macam mana nak matikan tepi. Besarkan okey. Okey, kita lihat hasil cukai, hasil kerajaan. Hasil kerajaan ini kita boleh bagi kepada dua, hasil cukai dan juga hasil bukan cukai. Hasil cukai termasuklah dalam diri cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni yang dikutip setiap tahun. Kalau bagi orang yang telah bekerja, yang mempunyai pendapatan sendiri, kena submit cukai 30 April paling lewat. Tapi baru dilewatkan sehingga 15 April. 15 Mei. Dan hasil cukai pendapatan juga diperoleh melalui syarikat daripada sumber petroleum, pegangan dan juga koperasi. Kemudian hasil cukai yang lain diperoleh melalui duty stamp, cukai keuntungan harta tanah, RPJT. RPJT ni kalau siapa jual rumah, jual tanah ke, dia beli tanah, lepas tu dia jual tak sampai tempoh 5 tahun, dia kena 5% charge khas daripada keuntungan. Dia adalah dia punya rate dia tu. Kalau 4 tahun 10%, 3 tahun 15%, 2 tahun 20%, dan kalau dia tempoh setahun dia kena charge 30%. Itu untuk individu. Kalau untuk syarikat, selepas 5 tahun dia tetap kena juga 5%. Okay. Yang seterusnya adalah cukai aktiviti perniagaan Labuan. Ini di offshore. Di offshore di Labuan. Itu hasil cukai. Berapa persen sumbangan hasil cukai nanti kita akan tengok berapa. Kemudian yang kedua, hasil yang diperoleh adalah hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai kat sini. Tadi hasil cukai langsung. Hasil cukai terbagi kepada dua, cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Yang Ustaz Aris sebut tadilah. Direct tax ataupun indirect tax. Direct tax ni maknanya ketip melalui income. Berapa income kita, itulah yang kita ada rate dia berapa, lepas tu itulah kita bayar. Zakat adalah cukai. Walaupun ada setengah ulama berpandangan bahawa zakat bukan cukai, ini merupakan satu tanggungjawab manusia kepada Allah SWT, satu ibadah kita kepada Allah SWT. Tetapi dalam konteks sebuah negara,
zakat itu adalah cukai. Sebab itu kita mungkin bagi yang belum bekerja dia tak perasan sangat sebab dia tak bayar cukai, tak bayar zakat pun. Tapi yang dah bekerja, bila kita bayar zakat, kita dapat rebate. Maknanya jumlah yang kita bayar tu akan direbetkan apabila kita declare harta kita punya cukai pendapatan. Maksudnya dia termasuk sebahagian daripada cukai yang kita bayar kepada kerajaan. Sebab sebahagian ulama berijtihad bahawa zakat itu merupakan sebahagian daripada cukai, dan di Malaysia kita terima pandangan itu. Sebab itu kita boleh dapatkan rebate. Kalau di beberapa negara lain, di Indonesia contohnya, di Indonesia zakat itu tidak dikira sebagai cukai. Maknanya kalau kita dah bayar zakat, orang sana bayar zakat, katalah zakat dia kena 1,000, lepas tu cukai dia kena 1,000 juga, dia kena bayar juga dulu. Tapi di Malaysia kita bayar zakat 1,000, kita kena zakat, cukai kita kena 1,000, kita boleh tolak dan kita tak perlu bayar balik, tak perlu bayar cukai berbanding negara lain. Okey, yang zakat hasil cukai tidak langsung, ini yang jadi isu sekarang ni. Hasil cukai tidak langsung ini termasuklah dalamnya duty ekspor, duty import, duty excise, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan levy. Dan pada tahun 2015 kerajaan memperkenalkan satu cukai baru, menggantikan, mana kita restructure balik, kita strukturkan semula cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang sebelum ini dilaksanakan kepada cukai barang dan perkhidmatan. Okey, nampak macam sama. Cukai jualan orang jual, kemudian dia bayar cukai kan. Tapi cukai perkhidmatan tu sama lah. Cukai perkhidmatan sebelum ni 10%, cuma bila cukai perkhidmatan baru GST dikenakan 6%. Yang berbezanya adalah untuk cukai jualan, semua barang tidak dikenakan cukai. Ini konsep dia. Cukai jualan, semua barang tidak dikenakan cukai, melainkan barang tersebut dinyatakan dikenakan cukai. Okay? Itu konsep cukai jualan. Begitu juga cukai perkhidmatan sebelum ni. Semua barang tidak dikenakan, semua jenis servis tidak dikenakan cukai, melainkan yang dinyatakan. Tetapi dalam struktur baru cukai GST, cukai barang dan perkhidmatan, semua barang dikenakan cukai kecuali yang dikecualikan. Maknanya semualah, kita beli barang pampers ke, baju dan sebagainya, kita kena cukai kecuali yang dikecualikan ataupun diberikan zero rated. Nanti saya akan sentuh sikit apa itu zero rated, apa itu barang yang dikecualikan. Okey, itu hasil cukai tidak langsung. Kemudian hasil yang diperolehi oleh kerajaan juga datang daripada hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai ini contohnya daripada lesen, permit dan sebagainya, barang bayaran perkhidmatan, perolehan daripada jualan barang, sewaan dan sebagainya. Termasuk juga faedah, faedah dan perolehan daripada pelaburan, sumbangan dan bayaran ganti daripada luar negeri dan sumbangan tempatan, dan aktiviti mencari gali minyak dan gas, iaitu pendapatan daripada aktiviti mencari gali minyak dan gas antara pihak berkuasa bersama, Thailand, MGA yang sepadan Kelantan. Okey, dan seterusnya termaklukan hasil ni biasanya lebihan daripada perbelanjaan yang lepas, kerajaan peroleh balik. Okey, kita lihat mana letaknya cukai yang kita bayar. Mungkin bagi kita di kalangan pelajar, cukai langsung ni, cukai income ni kita tak bayar. Mungkin kita masih belum bayar lagi. Yang kita tengok hasil cukai yang diperolehi oleh kerajaan pada tahun 2014. Ini yang sebenar yang setelah disemak adalah sekitar 171 juta. Dan ia merangkumi 76% daripada seluruh hasil yang diperolehi. Maknanya agak tinggi lah, agak tinggi berbanding hasil bukan cukai yang lain, hanya sekitar 20%. Maknanya hasil sewaan kerajaan ada tanah sewa dan sebagainya,
agak kurang, sedikit jumlahnya ni, sekitar 22% ataupun 51 juta. Sedangkan perbelanjaan kerajaan pada tahun 2014 sekitar 270 juta ataupun 270 bilion ringgit. 270 ribu juta, 270 bilion ringgit. Dan perbelanjaan tersebut lebih kurang 200 ribu adalah untuk perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus ni maksudnya untuk bayar gaji, apa lagi, untuk menguruslah belian itu dan belian ini. Dan bakinya sekitar 50 hingga 70 bilion lagi adalah untuk belanja pembangunan. Dan hasil daripada datangnya duit hasil ni tadi adalah daripada hasil-hasil yang dinyatakan tadi. Baik, hasil cukai tidak langsung yang dinyatakan tadi, sebelum ni kita dapat daripada cukai jualan, dan dengan adanya cukai GST, okey, kita lihat kat sini pada tahun 2015 dijangka dengan adanya GST, ini anggarannya, hasil cukai masih lagi tinggi 78%, dan cukai tidak langsung itu dijangka kat sini 47 juta. Kita tengok kalau berbanding yang lepas berapa. Sorry, 38 juta. Maknanya tak banyak sebenarnya. 38 ribu juta, lebih kurang 9 bilion penambahan. Maknanya dengan struktur baru lebih kurang 9 bilion penambahan, anjuran penambahan tu. Okey, kenapa perlunya ditukar struktur ni, daripada cukai jualan kepada cukai barang dan perkhidmatan? Macam-macam alasan yang boleh diberikan, tetapi pada pandangan saya ianya berkait rapat dengan keefisienan dan ketelusan. Setelah berbincang dengan berbagai pihak, Dr. Arif bincang dengan custom, dengan berbagai pihak, antara isu yang besarnya adalah dalam sistem cukai jualan, dia hanya yang dikenakan cukai itu adalah pihak pengeluar. Pihak pengeluar ini bila katalah dia keluar barang 100, dia kena cukai 5% contohnya, RM5. Jadi kos pengeluaran dia adalah RM105, dan dia akan jual barang yang dikeluarkan itu RM105 kepada pihak seterusnya, sampailah kepada pengguna. Kita tetap juga membayar RM5 tersebut. Isu yang besarnya adalah setengah company, dia kata dia produce RM100, tapi nilai sebenar yang dijual kepada pembekal mungkin lebih daripada itu. Sebab dia bergantung kepada declare, kan? Dia hanya declare kepada government 100, tapi sedangkan yang dia jual sebenar adalah lebih daripada itu. Jadi kerajaan tak dapat hasil yang sebenar daripada cukai yang dikenakan tadi. Baik ASST maupun GST, yang kena tetap adalah pengguna. Sebabnya dalam konteks cukai ini, pihak pengeluar, pembekal, peruncit adalah dilantik sebagai pengutip cukai. Kita kena faham ni. Kita kadang-kadang tak faham. Kita kata kita tolong company itu bayar. Tak, sebenarnya sebab company pun ada dua cukai. Ada satu lagi cukai yang dia kena bayar, iaitu cukai corporate, cukai syarikat yang saya tunjuk tadi. Cukai pendapatan tu kan. Cukai syarikat tu itu asing. Itu satu cukai yang perlu dibayar berbeza. Tapi cukai tidak langsung ini
mereka sebenarnya adalah wakil daripada kerajaan untuk mengutip cukai daripada kita lah, daripada pengguna. Dia dalam teori cukai ada dua pendekatan yang boleh digunakan. Yang pertama adalah cukai ke atas income, cukai ke atas pendapatan, dan yang kedua adalah cukai ke atas consumption. Okey. Cukai ke atas pendapatan ni memang dah biasa kita dengar. Memang berabad lama, even dalam Islam pun zakat itu adalah cukai ke atas pendapatan. Jizyah, usyur. Usyur saya nak sentuh sikit. Usyur ni lebih kurang macam duty export, duty import. Kalau kita baca sejarah, bagaimana Umar apabila memperkenalkan usyur, dia kenakan 1/10 daripada barang yang diniagakan ke dalam negara Islam ke atas peniaga-peniaga yang datang ke wilayah Islam. Dan pada peringkat awal pelaksanaan usyur, peniaga yang datang daripada negara yang mengenakan cukai ke atas orang Islam yang berniaga ke negara mereka sahaja yang dikenakan cukai. Itu pada peringkat awal. Umar melaksanakan cukai tersebut, cukai usyur. Maknanya katalah orang Islam berniaga di Rom mengenakan cukai 10% ke atas peniaga Islam. Saidina Umar mengenakan 10% yang sama kepada peniaga yang datang daripada Rom. Cuma yang berbeza adalah mereka, orang Islam yang berniaga ke wilayah Rom contohnya, diberikan tempoh sekitar 3-4 bulan untuk berada di negara tersebut. Tetapi Saidina Umar dalam konteks siasahnya pada waktu itu, dia memberikan tempoh setahun kepada peniaga-peniaga yang datang daripada Rom, daripada negara-negara bukan Islam, untuk berniaga di negara Islam. Sebab apa alasannya? Dia kata supaya dia duduk lebih lama di negara Islam, dan merupakan satu usaha dakwah juga sebenarnya. Tengok konteks teks pada itu bukan sahaja untuk mendapat hasil, tetapi Saidina Umar melihat berpandangan lebih jauh untuk menjadikan pelaksanaannya itu supaya mereka tertarik dengan Islam. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Benedict Kohler, kalau siapa berminat untuk membaca, tajuk dia Capitalism and the Early Birth of Islam. Apabila khalifah-khalifah Islam mengenakan cukai yang tinggi ke atas bukan Islam, jizyah contohnya, ada dah jizyah, lepas tu ada usyur pula tu. Apa yang berlaku adalah mereka melihat bahawa orang Islam dikenakan teks yang sangat sedikit, iaitu 2.5%, dan mereka akhirnya memeluk Islam sebab tak nak kena teks. Itu yang berlaku pada zaman awal Islam. Maknanya teks itu bukan sahaja digunakan sebagai alat untuk pembangunan, untuk mendapatkan hasil, tetapi juga sebagai satu medium dakwah. Okey, itu sentuh bab dakwah Islam pada waktu itu. Okey. Berbalik kepada konteks masa hari ini, berkaitan dengan cukai tidak langsung. Apabila kerajaan melantik company-company ini untuk kutip cukai melalui company tadi, yang kalau kita lihat seolah-olah tak adil. Kenapa orang biasa semua kena tax? Kenapa semua orang biasa kena tax? Nanti kita punya ulas panjang je, tapi saya nak ulas sikit. Dia begini, dalam isu teks ke atas pendapatan, saya yakin dan percaya yang tak semua orang dalam Malaysia ini, baik mungkin orang Islam ramailah yang jujur untuk declare semua pendapatan dia. Okay? Tetapi bagi orang yang tidak ada iman, nak ke mereka declare semua pendapatan dia. Bahkan kita yang bukan yang Islam ni pun kadang-kadang kita tak declare semua, dan menyebabkan cukai yang diperolehi hasil daripada pendapatan tadi, cukai pendapatan tadi itu berkurangan. Ramai yang lari daripada tax evasion dipanggil. Tax evasion ini di dalam negara-negara membangun sangat rampant dan sangat tinggi. Terlalu ramai orang yang lari daripada tax. Dia banyak sebab lah, banyak sebab yang antara lain boleh dikaji juga persepsi mereka terhadap kerajaan dan sebagainya.
Oleh kerana itu, cara yang ada adalah melalui cukai tidak langsung. Cuma cukai tidak langsung sebenarnya tak banyak, tapi dia membantu untuk menambahkan pendapatan kerajaan. Okey, dengan pelaksanaan GST, hari itu saya sempat berbincang dengan Timbalan Pengarah Kastam. Dijangkakan pendapatan akan sedikit naik, dan harapan dia adalah income tax itu kadarnya akan berkurangan. Ini yang kalau kita lihat dari aspek pelaksanaan GST sebelum ni, sebelum kerajaan memutuskan untuk melaksanakan GST pada tahun lepas, ketika dibentangkan usul rang undang-undang GST ni, telah dinyatakan bahawa cukai pendapatan itu diturunkan 1 hingga 3 mata. Dan kita berharap agar cukai pendapatan ini akan terus dikurangkan sebab kita dah bayar cukai GST. Okey, bagaimanakah GST itu dilaksanakan? Okey, cukai barang dan perkhidmatan, goods and services tax, juga digelar sebagai cukai nilai tambah, cukai tidak langsung yang dikenakan atas suatu penggunaan domestik barangan dan perkhidmatan, kecuali produk yang telah ditetapkan pada kadar sifar dan dikecualikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua barang kena cukai kecuali yang pada kadar sifar atau dikecualikan. Sistem pencukaian GST ini menetapkan bahawa semua barang dan perkhidmatan adalah dikenakan cukai kecuali bagi barang-barang atau perkhidmatan yang disedarakan sebagai dikecualikan cukai atau ditetapkan pada kadar sifar. Okey, saya rasa lebih elok kalau ini mungkin fakta-fakta ni mungkin dah ramai tengok. Menteri-menteri kita pun termasuk MP Pontian dah banyak kali sebut. Tak jauh Pontian yang dalam Patah kan, Skudai. Okey, mungkin yang saya rasa lebih mungkin boleh kita faham lebih lanjut bagaimanakah model GST Malaysia. Ada 3 jenis, disebut sini jenis pembekalan. Maknanya barang yang dibekalkan oleh pihak pengeluar. Ada 3 jenis barang, sama ada barang tersebut dikenakan kadar standard iaitu 6%, ataupun kadar sifar, ataupun dikecualikan. Saya rasa untuk kadar 6% itu tak ada masalah. Kita boleh faham, maksudnya daripada penghilang, pada pemborong, pada peruncit, pada pengguna, kadarnya adalah 6%. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka ini adalah wakil. Perkara ini boleh disahkan dengan custom. Timbalan Pengarah Kastam yang sebut kat saya, mereka adalah wakil untuk mengutuk cukai. Sebab apa? Sebab saya nyatakan tadi lah, kita ada cukai langsung dan cukai tidak langsung, dan tujuan adalah untuk menambah pendapatan negara. Okey, daripada penghilang akan keluar barang 100 contohnya, akan jual kepada pemborong. 100 tadi akan dikenakan teks 6%. Kemudian apabila pemborong dia mungkin tambah, ada nilai tambah, ditambah packaging ke, ataupun daripada raw material, dibuat kek ke sebagainya, dan hasilnya mungkin kos yang dibuat untuk penambah added value tadi itu mungkin RM50 untuk satu barang contoh. Jadi RM105 tambah RM50 akan dikenakan teks semula. Jadi pemborong ni tadi, cukai yang RM6 yang dia dah bayar daripada kepada penghilang tu tadi, dia boleh claim balik. Sekarang ni tempoh sebulan ni setelah pelaksanaan GST, daripada 30 April sehingga 31 Mei adalah masa, atau 30 Mei masa untuk mereka menuntut pengusaha-pengusaha ni untuk tuntut balik input tax. Input tax yang mereka bayar kepada pihak yang sebelumnya lah. Kalau pemborong bayar kepada penghilang, kalau peruncit dia bayar kepada pemborong, dia boleh claim balik. Dan dia kenakan
teks tersebut kepada pihak yang seterusnya. Macam mana cara pengiraan dia? Macam inilah, supaya lebih mudah nampak dia. Contoh kat sini, pembekal bahan mentah, tepung, contoh tepung tak kena GST. Contohnya pasir lah, contohnya pasir contohnya. Tapi pasir buat rumah pun tak kena GST juga. Imagine lah apa barang pun, Pampers lah contohnya, Pampers kena GST kan. Mungkin kain buat Pampers, kapas dia tu hantar ke kilang dengan kos RM50 sekilo, katalah RM50 sekilo. Jadi GST dikenakan ke atas kapas tu tadi sebanyak 6%, jadi RM3. RM53 dibayar oleh pengilang, termasuk harga kos tadi. Hanya RM3 yang dikutip oleh pembekal tadi. Pembekal ni dia bayar kepada kerajaan, sebab dia tukang kutip. Dia ni tukang kutip. Okay. Jadi kemudian pengilang, dia dah modify barang tu semua sebagainya, dijual dengan harga RM100. Apabila RM100 ini dijual kepada pemborong, harga jualannya adalah RM106. Maknanya 6% dikenakan ke atas RM100 itu tadi. Kemudian pemborong, okey, berapa jumlah cukai dia sebelah kanan tadi, bayaran pada kerajaan. Yang asal tadi RM3, kerajaan kutip. Lepas tu yang penghilang ni, kerajaan kutip RM6. Tapi RM6 yang dikutip oleh kerajaan tadi, ditolak balik. Ditolak balik selepas, di dalam tempoh 3 bulan maksimum, ataupun sebulan, minimum sebulan, untuk dia, untuk penghilang ataupun pemborong ni untuk claim balik. Okey, boleh tengok kat situ akhir sekali peruncit dengan harga jualan dia, GST yang dikenakan RM9.36, kerajaan kutip RM9.36, dan GST dibayar adalah RM7.50. Tolak GST dibayar, dia telah bayar RM7.50 pada pemborong tadi tu kan. Kemudian GST yang dibayar kepada kerajaan adalah RM1.86. Berapa jumlah kerajaan dapat untuk transaksi ini, untuk produk ini? Yang pertama, GST pada pembekal pembekal bahan mentah RM3. Kemudian penghilang tadi RM3, jadi dah RM6. Kemudian pemborong RM1.50, RM7.50, dan peruncit RM1.86, lebih kurang dalam RM9.36, lebih kurang tu. Itu jumlah cukai yang dikutip oleh kerajaan. Jadi siapa yang bayar? Memang hakikatnya pengguna yang bayar, tetapi macam saya kata tadilah, ia merupakan cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung. Saya bukan nak kata kita perlu menyokong usaha ni, tapi itulah, kalau kita baca satu buku yang ditulis oleh Umar Chapra, economic roles in an Islamic state. Umar Chapra adalah seorang ahli ekonomi Islam moden. Beliau adalah antara founding father yang memperkenalkan istilah ekonomi Islam sekitar 1950-an, 1960. Saya sempat berjumpa dengan beliau semasa di UK. Seorang yang sangat humble orangnya. Dia kata cukai ini adalah social contract antara rakyat dengan kerajaan. Okey, nanti Ustaz Arif akan ulas balik, dari sudut hukum dan sebagainya. Tapi pada pandangan beliau, ia merupakan satu social contract. Maksudnya kita bersetuju dengan kerajaan yang memerintah untuk konteks Malaysia untuk tempoh 5 tahun. Selepas tu kalau tak setuju, itu terpulang kepada budi bicara masing-masing. Untuk tempoh 5 tahun ini adalah kontrak kita dengan kerajaan. Dan sebagai balasan, kerajaan perlu menyediakan kemudahan-kemudahan yang dijanjikan, kemudahan-kemudahan yang seharusnya disediakan. Itu merupakan social contract antara kita dengan kerajaan. Baik. Kemudian itu tadi 6%. Yang kedua adalah GST pada kadar sifar. Ini yang kita biasa dengar, 0% rated. Maksudnya tidak ada cukai yang dikutip. Okey, langsung tidak ada cukai yang dikutip, baik kepada penghilang, pemborong, peruncit maupun pengguna.
Ini boleh tengok list yang dikeluarkan oleh KPDNKK. Saya ingat sekitar 300 jenis barang. Kat sini ada barangnya, ada kat sini. Bekalan bersifat barang makanan, produk pertanian, binatang, makanan laut, utility, ekspor dan sebagainya ni. Langsung tidak dikenakan cukai. Ikan dan sebagainya itu tidak dikenakan cukai. Ini pada kadar sifat. Yang ketiga adalah yang dikecualikan. Ini yang dikecualikan ini mudah. Dia sama macam SST. Contohnya bekalan itu sampai. Ini dalam konteks ini pembekalan yang dikecualikan ini dilaksanakan di bahagian inilah di sektor perubatan, sektor hospital swasta. Bekalan ubat sampai, bekalan ataupun kapas dan sebagainya sampai ke hospital. Pembekal ini dia akan kenakan 6% ke atas hospital untuk bayar teks tadi. Sebab masa dia keluar tu dia kena bayar ke kerajaan lah. Jadi dikutip daripada hospital tersebut. Okey. Tetapi hospital tidak dibenarkan untuk charge balik daripada pengguna. Okey. Walaupun dia tidak charge, tapi mungkin ada yang menaikkan kadar rate dan sebagainya. Itu mungkin ada kemungkinan lah. Cumanya apabila GST dilaksanakan, kerajaan telah sediakan satu akta yang dinamakan sebagai akta pencatutan, yang mana kalau mana-mana company mengenakan cukai keuntungan yang berlebihan, boleh disabit kesalahan. Okey. Ini pembekalan yang dikecualikan. Maknanya dia hanya dia sampai daripada pembekal, menghilang, tidak sampai kepada pengguna. Sebelum-sebelum tu kena cukai, tapi bila sampai sebagai pengguna, mereka tidak boleh kenakan cukai ke atas pengguna. Okey, saya rasa cukup sekadar tu untuk teknikal, untuk technical part. Saya rasa saya mungkin banyak pun saya dah ingat sentuh. Saya untuk penerangan tentang hukum, saya serahkan kembali kepada Profesor Majar Dr. Arif untuk menjelaskan berkaitan dengan hukum. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Dr. Fauzi atas penjelasan tentang konsep cukai secara umum, kemudian dah menjelaskan tentang GST dan juga teknikal bagaimana cukai GST dikutip. Baik. Jadi sekarang kita balik semula kepada persoalan hukum. Okay. Jadi dalam persoalan hukum ni, saya rujuk kepada isu besar terlebih dahulu. Pertama tentang cukai itu sendiri. Apa pandangan ulama tentang kerajaan mengutip cukai daripada rakyat? Mereka tak kira apa-apa jenis cukai. Okay. Mereka tak pergi in deep lagi kepada GST. Baik, daripada kajian literature, di mana para ulama terdahulu berbeza pendapat kepada 3 aliran. Pandangan pertama menjelaskan bahawa kerajaan haram secara mutlak kutip sebarang cukai daripada rakyat. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, aliran yang kedua, kerajaan dibenarkan, maknanya hukum kerajaan kutip cukai adalah harus. Namun keharusan itu bersyarat. Yang ketiga, pandangan majoriti ulama menjelaskan bahawa hukum asal kerajaan mengutip cukai daripada rakyat adalah haram. Tetapi jika memenuhi syarat tertentu dibenarkan. Apa beza pendapat kedua dan ketiga? Pendapat kedua kata harus di peringkat awal, tapi kena ada syarat. Maknanya dia agak luas kutipan, cakupan. Pandangan ketiga dia start daripada haram, maknanya asal tak boleh. Tapi jika ada sebab-sebab, maknanya apabila ada sebab yang memerlukan cukai dikutip, memenuhi syarat, barulah dibenarkan. Dia agak sempit daripada sudut cakupannya. Baik.
Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi dalam kita nak memahami hukum cukai, jadi kita kembali kepada perbincangan ulama. Sebelum kita terpengaruh dengan mana-mana sentimen, kita nak kata cukai ini semua haram, begitu GST haram apa semua, kita perhalusi. Dan kertas kerja yang kami sediakan ini ada, dan insyaAllah kami boleh forwardkan kepada pihak masjid. Jika tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan maklumat detail daripada sudut perbincangan ulama, dari sudut fiqh muqaran, fiqh perbandingan, kami telah sediakan satu kertas kerja ringkasan daripada keseluruhan dapatan kajian yang telah kami lakukan. Jadi pendapat pertama yang mengatakan kerajaan haram kutip cukai, memang ada pandangan ulama sedemikian. Dan antara yang popular itu dalam kalangan ulama bermazhab Hambali, di mana mereka mengatakan bahawa haram kerajaan kutip cukai. Manakala dalam kalangan ulama yang lain selain daripada mazhab Hambali pun ada yang mengatakan haram kutip cukai, seperti Ibnu Azraq, Al-Zahabi dan juga Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haythami adalah salah seorang ulama mazhab Syafi'i, dan sebahagian yang berpegang kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan kerajaan haram kutip cukai merujuk kepada kitab Ibnu Hajar Al-Haythami, iaitu Az-Zawajir. Dan kita melihat pola pemikiran masyarakat Malaysia dalam isu GST ini, ada sebahagian yang menggunakan rujukan kitab Az-Zawajir, itu dosa-dosa besar yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi dan juga fatwa kerajaan Brunei yang mengharamkan cukai juga merujuk kepada kitab Az-Zawajir Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Bermakna pandangan yang mengatakan cukai itu haram dikutip ada asasnya. Ulama-ulama dulu pun ada membincangkan. Baik, apa dalil mereka? Okay, kita pergi secara ringkas sebab dah dekat pukul 10 ni. Okay, jadi nak detail insya-Allah ada kertas kerja tu mungkin kita boleh explore secara detail. Kami datangkan dalilnya, macam mana ulama faham daripada dalil, dan bagaimana pendapat lain menolak penghujahan tersebut, iaitu perbincangan. Baik, yang pertama, haram melakukan kezaliman. Berpandukan ayat 42 surah Asy-Syura, maka faham daripada ayat ini Allah mengharamkan kezaliman. Maka ulama yang mengatakan haram kerajaan kutip sebarang cukai, semua jenis cukai haram, langsung ke tak langsung ke tak kira. Okay, maka dianggap cukai itu zalim. Yang kedua, larangan mengurangkan hak manusia. Ayat 85 surah Hud. Ini hujah pandangan pertama. Haram mengambil hak harta orang lain tanpa hak. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama kamu secara batil. Surah An-Nisa ayat 29. Ulama yang mengatakan haram kutip cukai, dianggap bahawa mengambil cukai itu mengambil harta orang lain secara batil. Itu hujah mereka. Dalil daripada sunnah Nabi dan hadis ini popular. Bila cerita GST, orang semua tahu hadis. Bagus. Kalau tak, kita tak berapa sensitif dengan hadis Nabi. Jadi bila keluar GST, keluarlah hadis ni, iaitu sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Thabit, sahibul maksi finnar, orang yang mengutip cukai dalam api neraka. Dalam riwayat ini, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani. Riwayat yang lain, riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yadkhulu sahibu maksin al-jannah, tidak masuk syurga orang yang mengutip al-maks, sahibul maks. Baik, hadis juga hadis sahih, direkodkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi pandangan pertama mengatakan hadis ni jelas Nabi kata sahibu maksin masuk neraka, sahibu maksin tak masuk syurga.
Jadi mereka kata al-maks yang dimaksudkan hadis ini adalah cukai. Tapi kenapa pula ada ulama yang mengatakan harus? Dia tak beriman ke dengan hadis Nabi ni? Dia tolak ke hadis Nabi ni? Tak. Jadi dalam kertas kerja yang kami sediakan, kami kemukakan hujah balik, penolakan penghujahan. Pandangan kedua yang mengatakan kerajaan boleh mengambil cukai. Jadi dikatakan al-maks yang dimaksudkan hadis ini cukai yang zalim. Kerana kalau cukai secara umum tak tepat. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar sendiri ambil cukai. Kalau kita faham hadis ini, sahibul maks sebagai pengutip cukai masuk neraka. Jadi orang pertama masuk neraka dalam kalangan sahabat Sayyidina Umar. Sebab dia kenakan cukai kharaj, cukai usyur, sedangkan Nabi tak kutip. Maka dah tentu takkan Sayyidina Umar yang memang Nabi janjikan salah seorang daripada 10 orang ahli syurga, Sayyidina Umar masuk neraka. Maknanya mereka mengatakan Sayyidina Umar faham hadis ini makna cukai itu kalau zalim, bukan semua jenis cukai haram. Okey. Kemudian daripada sunnah, daripada Nabi larang ambil harta melainkan cara dibenarkan oleh syarak. Dan ada riwayat hujah mereka rakyat hanya wajib bayar zakat. Jadi kalau orang Islam dah bayar zakat, maka haram kerajaan kenakan cukai kerana dia double. Ini hujah ni pun popular yang biasa kita dengar, anti GST akan gunakan hujah. Okay? Dan memang ada sandarannya. Kerana dalam hadis pun Nabi SAW bersabda, iaitu laisa fil mal siwa zakat. Selain daripada harta tu tak ada hak melainkan zakat. Maknanya zakat saja yang wajib dikenakan pada harta. Orang yang dah bayar zakat tak perlu bayar cukai, dan haram dikutip cukai daripada mereka. Tapi nanti kita akan analisa hujah golongan yang kedua dan ketiga yang membenarkan cukai. Kenapa pula mereka membenarkan? Baik. Pendapat kedua, sebahagian ulama lain mengatakan kerajaan dibenarkan kutip cukai, harus. Okey. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Hazm, Ibn Taymiyah, Ibn Musi Asy-Syafi'i, Asy-Syatibi, Ibn Khaldun, dan serta dalam kalangan ulama semasa seperti Mahmud Syaltun dan Profesor Dr. Ahmad Ar-Raisuni, di mana mereka mengatakan secara basicnya kerajaan dibenarkan untuk mengutip cukai, harus kutip cukai. Tapi keharusan itu bersyarat supaya tak terkena larangan Nabi tadi. Okey, supaya cukai itu tak jadi zalim. Dalilnya yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 177, tanggungjawab sosial. Pandukan ayat ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada negara, pemimpin untuk memenuhi keperluan sosial. Ini yang Dr. Fauzi dah sentuh tadi. Di mana apabila kerajaan kutip cukai, cukai itu digunakan untuk pembangunan masyarakat. Ini dikatakan tanggungjawab sosial. Dan Omar Chapra kata tadi, dia sebagai satu kontrak sosial. Maknanya bila kita dah bersetuju dengan kerajaan yang sah dilantik itu, maka kita bayar cukai dan kerajaan itu akan gunakan cukai untuk manfaat rakyat. Ini termasuk dalam konsep tanggungjawab sosial. Dan pemimpin sesebuah kerajaan wajib untuk memenuhi tanggungjawab itu. Dalil mereka yang kedua, surah At-Taubah ayat 41. Wajahidu bi amwalikum. Allah mengarahkan kepada orang beriman, berjihadlah dengan harta mereka. Jadi mereka ulama yang mengatakan kerajaan dibenarkan untuk mengutip cukai, berjihad dengan harta adalah berbeza dengan zakat. Zakat kewajipan lain, wa atu zakah, wajib bayar zakat. Tapi dalam masa yang sama Allah mewajibkan kita berjihad dengan harta. Bermakna hujah golongan pertama yang mengatakan hanya boleh kutip zakat daripada orang Islam, hujah itu tidak tepat. Maksudnya kalau hanya wajib keluar zakat, maka macam mana pula kewajipan mengeluarkan harta untuk berjihad? Sebab dia adalah tambahan selain daripada zakat. Ini hujah golongan yang kedua.
Kemudian berpandukan kepada kisah Zulkarnain, di mana Allah menjelaskan surah Al-Kahfi ayat 94, penduduk sebuah negara yang minta tolong Zulkarnain supaya bina benteng. Naj'alu laka kharjan, kami sediakan bagi kamu kharj. Dan para ulama tafsir mentafsirkan maksud kharjan di sini adalah kutipan yang dikutip daripada rakyat, kemudian diserah kepada Zulkarnain supaya Zulkarnain buat benteng. Maknanya itu adalah cukai. Maknanya dalam kisah Zulkarnain, penduduk kampung tu nak selamat daripada ancaman Ya'juj dan Ma'juj, minta Zulkarnain buat benteng besi. Maka mereka kutip dalam kalangan mereka, kutip dapat hasil bagi Zulkarnain supaya bina benteng. Maka para ulama tafsir menjelaskan itu sebagai satu contoh kutipan cukai. Bila dikutip cukai bagi kepada pemimpin supaya pemimpin itu dapat membantu rakyat. Kemudian dalil daripada sunnah, pandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, bahawa tanggungjawab terhadap harta bukan hanya terbatas kepada zakat. Kerana ada hadis Nabi mengatakan inna fil mal lahaqqan siwa zakat. Jadi sesungguhnya harta itu ada hak yang wajib dikeluarkan selain zakat. Dan status hadis ini dhaif. Jadi pandangan pertama kata hadis dhaif, tolak. Tapi pandangan mereka yang mengatakan laisa fil mal siwa zakah, tidak ada kewajipan dalam harta melainkan zakat, pun tertolak juga, sebab hadis itu pun dhaif juga. Maknanya saling-saling pendapat ini menolak penghujahan masing-masing. Dari sudut masalah mursalah, terdapat beberapa kaedah fiqhiyah bagi memenuhi maslahah, di mana dengan mengutip cukai ini, dia adalah salah satu daripada siasat syar'iyah supaya sesebuah kerajaan itu dapat memenuhi maslahah rakyat. Jadi kaedah memelihara maslahah, menjauhkan kemudaratan, jalbul masalih darul mafasid. Kemudian ada bertembung antara kedua kemudaratan. Idza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'zamahuma dararan birtikabi akhafihima. Kalau bertembung antara dua mudarat, satu besar, satu kecil, maka ambil mudarat yang kecil untuk mengelak mudarat yang besar. Jadi Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahawa mengutip cukai ada mudarat, tapi mengabaikan kerajaan tanpa perbelanjaan kos tanpa pendapatan yang mencukupi, mudaratnya lagi besar. Maka ambil mudarat yang kecil, mengambil cukai daripada rakyat, ada mudarat tapi mudaratnya kecil, tapi daripada kerajaan langsung tak cukup sumber pendapatan sehingga menjejaskan kestabilan dan keamanan negara, maka mudarat yang lebih besar perlu dielakkan. Begitu juga kaedah yutahammal dararul khas li ajli daf'i dararil am. Ada mudarat umum, mudarat khusus. Kita kena bayar GST, ya mudarat, dan mudarat itu khusus. Tapi kalau dengan tidak dikenakan cukai langsung, menjadikan mudarat itu lebih besar dan mudarat itu bersifat umum, maka kena ambil mudarat khusus untuk mengelak mudarat yang lebih umum. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang Dr. Fauzi dah bentangkan tadi, maka kalau kita tengok apa mudaratnya, apa mudarat. Jadi inilah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dah menilai dan menimbang. Nanti kita akan tengok kenapa Fatwa Kebangsaan mengemukakan fatwa menggunakan dalil pendapat kedua. Logiknya, jika sumber pendapatan negara dikutip daripada rakyat dikhusus kepada zakat, perbelanjaan negara akan terjejas. Okey. Kalau kita bersetuju dengan pendapat pertama yang mengatakan bahawa yang orang Islam hanya wajib bayar zakat, full stop, haram kenakan cukai kepada orang Islam, okey, kita berbincang. Kalau hanya kutip zakat, berapa sumber zakat di Malaysia? Dan siapa yang layak guna duit zakat? Allah SWT dah hadkan 8 asnaf sahaja, tak boleh. Jadi Allah dah tetapkan agihan zakat ada 8 golongan, dan tak semua
perbelanjaan kerajaan itu termasuk dalam 8 golongan yang layak menerima. Sebagai contoh, nak buat jambatan, boleh tak pakai duit zakat? Khilaf dalam kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahawa dia boleh ditakyidkan kepada fi sabilillah. Okey, itu satu penjelasan dalam kalangan ulama Hanafi. Kalau kita rujuk kepada pandangan Imam Syafi'i sendiri, apa pandangan Imam Syafi'i tentang asnaf fi sabilillah? Iaitu tentera yang keluar berjihad, full stop. Bermakna mengikut Imam Syafi'i, fi sabilillah hanya tentera yang keluar berperang. Tentera tu nak keluar perang, maka guna duit zakat untuk keperluan kehidupan tentera tu, boleh. Tapi nak bina jambatan, nak bina masjid, kalau ikut pandangan Imam Syafi'i, tak boleh guna duit zakat. Jadi mana kerajaan nak dapat sumber? Golongan pertama kata, zaman Nabi tak kutip cukai, boleh buat masjid. Tanggungjawab sosial boleh terlaksana kerana Nabi menggunakan kaedah wakaf. Apabila Nabi nak membesarkan kawasan Masjid Nabawi, Nabi tawar, siapa yang boleh beli dan wakafkan baginya syukur. Maka berebut-rebut sahabat. Nabi nak supaya sistem pengurusan air Madinah terurus dengan baik. Nabi janji, siapa boleh beli bi'rul rumah dan kemudian diwakafkan, maka baginya syurga. Maka Sayyidina Osman, menantu Nabi, berebut beli bi'rul rumah. Dengan cerita yang panjang, telaga Ar-Rumah, kemudian Sayyidina Osman wakafkan. Jadi satu Madinah dapat sumber air percuma, tak payah bayar. Ya, zaman Nabi, Nabi boleh buat mengikut kaedah itu. Tapi sekarang, adakah sesuai dengan cara tersebut? Maka ini perlu kepada penelitian dan kepada perbincangan. Nak tunggu buat masjid UTM hanya kutip dana saja, berapa tahun nak siap? Perlu kepada bantuan kerajaan. Kerajaan nak dapat duit daripada mana? Ustaz, kerajaan kan banyak duit, petroleum banyak. Kalau petroleum banyak, tuan-tuan, data yang Dr. Fauzi dah bentangkan tadi, sumber pendapatan kerajaan Malaysia 70% daripada mana? 70% daripada cukai. Daripada petroleum itu tak sampai 10% menyumbang kepada sumber pendapatan negara. Tak cukup. Mereka nak buat segala prasarana keperluan untuk memenuhi keperluan rakyat, tak cukup. Nak bayar gaji pegawai kerajaan guna sumber selain cukai, memang tak cukup. Tak cukup. Sebab cukai menyumbang kepada 78%. 77%. Okay. Maka sebab itu, kalau kita ambil data logik pendapat kedua, di mana Imam Asy-Syatibi juga menjelaskan, kita kena faham sistem Baitul Mal berbeza dengan sistem Baitul Mal zaman Nabi SAW dan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Sedangkan Imam Asy-Syatibi hidup pada kurun ke-6 Masehi, ke-6 Hijrah. Maknanya pada kurun ke-6 Hijrah lagi, Imam Asy-Syatibi dah menyatakan nature Baitul Mal dah berubah. Sebab apa? Antara sumber pendapatan negara Islam awal, sumber paling besar adalah ghanimah, harta rampasan perang. Tetapi apabila peperangan di dunia sudah semakin berkurangan, di mana dah lepas zaman Sayyidina Umar, maka dah 2/3 dunia dikuasai, maka peperangan dah semakin menurun sebab dah kebanyakan negara dah di bawah kuasa kerajaan Islam, maka sumber pendapatan Baitul Mal dah kurang. Sebab itu Imam Asy-Syatibi yang merupakan aliran pendapat kedua mengatakan kerajaan dibenarkan untuk mengutip cukai. Sebab apa? Sumber Baitul Mal daripada ghanimah dah tak ada. Maka kerajaan masih perlukan perbelanjaan, duit untuk dibelanjakan demi kepentingan masyarakat umum. Baik. Itu pendapat kedua.
Pendapat ketiga yang merupakan majoriti ulama, dia gabung dalil pendapat pertama dan dalil pendapat kedua. Jadi mereka kata haram kutip cukai kerana dalil-dalil tadi, jangan zalim, tak boleh cukai yang zalim. Tapi mereka mengatakan jika ada keperluan mendesak, maka kerajaan boleh mengutip cukai dengan syarat-syaratnya. Ini majoriti ulama berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Itu perbezaan yang berlaku dalam kalangan ulama. Okey, sekarang di Malaysia macam mana? Perkara pertama yang perlu kita faham, hukum kerajaan mengutip cukai adalah khilaf. Bila kata khilaf, bermakna dia tidak bersifat qat'i. Bila kata tidak bersifat qat'i, maka perbezaan pendapat tetap berlaku. Apabila dia melibatkan soal perbezaan pendapat, dia perlu ditarjihkan. Mana pendapat yang lebih tepat untuk dipilih. Jadi dalam keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan, di mana setelah mendengar kajian yang telah dilakukan, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pentarjihan yang pihak kami penyelidik lakukan tak sama dengan pentarjihan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Kami mentarjih pendapat ketiga dengan hujah-hujahnya lah. Tetapi kita kena menghormati pihak berautoriti. Kajian kami hanya di peringkat kajian dengan analisa. Ada hujah-hujahnya. Kerana kami pilih pandangan ketiga, asalnya haram, tapi sekiranya ada keperluan cukup syarat, baru boleh. Tapi Muzakarah Fatwa Kebangsaan setelah berbincang sesama para mufti dan ahli-ahli yang dilantik, mereka mentarjih pendapat kedua, iaitu harus dengan syarat. Jadi kalau gitu, kajian kami berbeza dengan keputusan fatwa. Tapi sebagai kita lihat dalam dunia akademik, perbezaan pendapat itu boleh berlaku. Tapi bila turun kepada masyarakat, kita kena utamakan pihak berautoriti. Jadi walaupun kami mengatakan pendapat yang asalnya haram, tapi dah pihak berautoriti, sebab benda ni bukan benda qat'i, benda khilaf, dan masing-masing mempunyai hujah yang tersendiri, maka kita menghormati pendirian Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, di mana keputusan yang mereka telah lakukan, yang ini kita boleh ambil detail dalam e-fatwa. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Islam mengharuskan pemerintah atau ulil amri untuk mengutip cukai seperti mari sebab itu kita kena faham sirah fatwa ni. Maknanya Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menyatakan basicnya cukai kerajaan boleh kutip. Boleh. Seperti GST. Maksudnya bukan direct kepada GST tu. Jadi GST ni salah satu jenis cukai. Baik. Jadi dilaksanakan oleh kerajaan sebagaimana terdapat keperluan dan maslahah untuk negara dan rakyat, dan pelaksanaannya hendaklah berpandukan parameter syarak. Jadi kami mencadangkan 6 parameter ni, dan alhamdulillah Jawatankuasa Fatwa terima. Baik. Bermakna kerajaan Malaysia bukan sewenang-wenangnya boleh mengutip cukai seperti GST, tetapi kena tengok syarat. Jadi kena memenuhi syarat. Jadi masa saya bertugas sebagai fellow fatwa, ada yang bertanya sama ada telefon ataupun email, kalau tak cukup syarat ni, berdosa ke kutip cukai? Faham daripada sirah ni, dosa. Jadi haram kalau tak cukup syarat. Jadi perlu memenuhi syarat. Sebab dalam surat khabar, menteri declare Fatwa Kebangsaan kata harus kutip GST, full stop. Dia tak baca fatwa sampai habis. Nanti dulu kena faham
Sebab itu apabila isu ni jadi mainan politik, sampai masyarakat Islam menyalahkan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Apa jawatan kuasa fatwa kebangsaan ni? Pro kerajaan, jadi barua kerajaan, mengesahkan apa yang kerajaan buat. Sedangkan fatwa telah secara kemas menjelaskan harus, tapi ada syarat. Dan pengurusi jawatan kuasa fatwa kebangsaan Tan Sri Abdul Syukur menjelaskan, sekiranya 6 syarat ni ada syarat-syarat yang kerajaan tak penuhi, Tan Sri Syukur kata tak mustahil kita akan review balik menjelaskan cukai itu haram. Sebab nak tengok menepati ataupun tidak. Okay, syarat yang pertama, kerajaan komited melaksanakan syariat Islam. Di kerajaan kena buktikan. Sebab apa? Sebab dia di kerajaan Malaysia declare sebagai sebuah negara Islam nak kutip cukai. Jadi kalau sebuah negara Islam nak kutip cukai, kena tunjuk kesungguhan untuk melaksanakan syariat. Ada orang tanya kepada fellow fatwa. Masalahnya kami fellow fatwa ni jadi orang tengah antara kerajaan dengan jawatan kuasa fatwa. Bukan kami buat fatwa, tak. Kami hanya menjelaskan. Jadi orang marah kami, fellow fatwa. Sebab apa? Sebab dia kata macam mana nak pastikan kerajaan komited laksana syariat. Kami rujuk pada pengurusi jawatan kuasa fatwa, Tan Sri, macam mana jawatan kuasa fatwa nak memantau ni. Jadi Tan Sri menjelaskan, sekarang ni ditumbuhkan Indeks Syariah Malaysia, ISM. Jadi dekat Malaysia ada IS, dekat Iraq pun ada IS, tapi IS Malaysia lain, Indeks Syariah Malaysia, ISM. Kat situ dari sudut pemantauan, dan kajian akan bermula pada bulan Jun ini. Dan alhamdulillah UTM betul dapat satu grant penyelidikan untuk indeks syariah daripada sudut prasarana dan alam sekitar. Kan tengok, kalau ada kekurangan, kelompongan, jawatan kuasa dia akan cadang kepada kerajaan untuk upgrade kepada kekurangan-kekurangan berlaku. Kedua, kerajaan memerlukan sumber keuangan. Ada orang tanya lagi, betul ke fatwa kata kerajaan perlu sumber keuangan? Jawapan dah terang, Dr. Fauzi dah bentang tadi. Berapa sumber kutipan cukai kepada sumber keuangan negara? 78%. Okay, kalau kita tengok dalam tadi, 78%. Okay. Bajet 2015, hasil cukai keseluruhan 78%. Cukai langsung 57.7%, cukai tidak langsung 20.3%. Okey, maknanya kalau kita pro kepada anti GST yang berhujah bahawa haram cukai. Okey, kita kena beza antara dua tu, Pak. Kita menentang kebarangkalian kezaliman yang berlaku pada GST, ataupun kita menentang cukai. Itu dua perkara yang berbeza. Sebab itu bila kita nak menerangkan suatu pendirian, kita kena clear daripada sudut hujah. Sebab itu bila PMI datang kepada saya nak buat kajian tentang GST, nak menjelaskan pendirian PMI UTM untuk mengatakan bahawa tak nak menyokong GST, saya kata kepada mereka, buat kajian. Kita baca supaya kita ni tak terpengaruh dengan sentimen. Biar kita bina atas dasar ilmu. Okey, ilmunya apa? Prinsipnya apa? Sumber kerajaan Malaysia daripada cukai adalah 78%. Jika kita mengatakan kerajaan haram kutip cukai, bermakna sumber pendapatan kerajaan Malaysia hanya tinggal 22%. 78% kita kata haram. Okey, kalau kita kata haram, lepas tu kita tanya. Saya tanya kepada wakil PMI yang jumpa saya. Okey, kalau kita kata nak katakan GST ni kerana dia cukai, dia haram, kenapa dulu masa SST kita tak kata SST haram? Itu persoalan. Okay. Kenapa sekarang kita sibuk kata GST haram, cukai haram? SST telah terlaksana semenjak 1974.
Jadi sebab itu Muzakarah Fatwa Kebangsaan menjelaskan bahawa prinsipnya cukai harus, tapi dia kena menepati syarat-syarat tadi. Saya pergi sikit lagi. Syarat yang seterusnya tadi, cukai dikutip hanya memenuhi masalah daruriyat dan hajiat. Keempat, bebanan cukai dikutip secara adil. Di sini ada masalah. Bebanan cukai dikutip secara adil. Jadi dalam research yang kami lakukan, kami mengemukakan hujah Munzir Khaff, seorang pakar ekonomi Islam dunia, mengatakan bahawa kerajaan boleh kutip cukai, tapi kena pastikan orang miskin jangan dikenakan cukai. Maka di sinilah ruang penyelidikan akan datang perlu dilakukan. Barang senarai zero rated GST perlu ditambah. Sebab itu dalam hal seperti ini Muzakarah Fatwa Kebangsaan bertindak secara bijak. Mana kalau kita nak memastikan orang miskin tak kena cukai, apa barang keperluan yang orang miskin guna, maka yang itu jangan kena cukai. Kena masuk dalam senarai zero rated. Maka tak kenalah cukai kepada orang miskin, hanya cukai kepada mereka yang berkelayakan sahaja. Kemudian yang kelima, cukai dibelanjakan untuk maslahat ummah, bukan untuk maksiat. Jelas. Kalau ada elemen ketirisan, ada elemen penyalahgunaan dana awam, jelas haram. Tapi kita tak bangkit buat piket kerana menentang cukai pintu. Pernah buat piket kepada MPJBT, kenapa MPJBT kutip cukai pintu? Kita tak piket apabila MPJBT guna duit cukai itu untuk hias tiang elektrik antara jalan. Berapa banyak duit cukai digunakan. Ini elemen-elemen haram yang perlu dijauhkan, iaitu pembaziran. Jadi mana jelas cukai mesti dibelanja untuk maslahat, bukan untuk maksiat, bukan untuk pembaziran. Dan yang terakhir, agihan cukai hendaklah bertepatan dengan ijtihad ulama semasa dan setempat. Jadi sekadar itu saja. Pihak masjid minta untuk buka soal jawab. Jadi boleh Tuan Wazir, kita buka sesi soal jawab. Sekiranya ada pandangan ataupun hujah untuk kita bincangkan, dipersilakan. Baik, ada dua soalan untuk saya. Saya jawab dulu. Yang baki Dr. Fauzi ada soalan dia. Salah satu garis panduan pelaksanaan GST dikeluarkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan, kerajaan mestilah komited melaksanakan syariat Islam. Namun Malaysia yang mengamalkan budaya yang pelbagai dengan hiburan yang melalaikan di sana sini, apakah telah mematuhi syarat tersebut? Baik. Jadi jika kita melihat kepada elemen budaya hiburan, hedonism yang dilakukan, sekiranya dia bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Islam, maka secara terangnya di situ ada elemen berlawanan dengan syariat. Jadi bila ada elemen yang berlawanan dengan syariat, iaitu hiburan, jadi adakah kita nak mengatakan bahawa GST haram kerana kerajaan buat hiburan? Jadi jawapannya ialah kita kena perbaiki sistem pengurusan hiburan di Malaysia. Maknanya dia tidak berkaitan secara langsung dengan cukai yang dikutip. Kita kena baiki. Dan alhamdulillah Muzakarah Fatwa Kebangsaan di JAKIM telah mengeluarkan garis panduan hiburan. Masih belum ditepati, maka perlu berterusan untuk kita teguh.
Maknanya yang masalah di sini adalah pada masalah pelaksanaan dari sudut hiburan itu. Okay? Maka perlu diusahakan. Maka kerajaan perlu membuktikan komitmen. Sekiranya kerajaan menggunakan duit cukai untuk membayar artis yang melakukan konsert yang bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan garis panduan yang Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah keluarkan, apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Jelas haram. Maknanya di situ penyalahgunaan agihan cukai, bukan masalah pada cukai. Analogi yang lain, pernah sebuah negeri, tak payah sebut negeri mana, pengarah jabatan agama somlak duit zakat. Jadi adakah kerana salah urus tadbir zakat kita mengatakan jangan kutip zakat? Tak, sebab masalahnya pada agihan pelaksanaan. Okay. Mana sudut kutipan tak jadi isu. Okay. Baik. Sejauh mana pelaksanaan GST di Malaysia ini sejak 1 April 2019 dilaksanakan mengikut kehendak Islam? Okay. Sebab dia masih baru. Maka sebab itu pengurusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bersetuju dengan cadangan kami. Jadi apabila GST ini telah mula dilaksanakan, kita ambil grace period selama 1 tahun. Grace period 1 tahun pelaksanaan GST, dan kemudian dilakukan suatu kajian penilaian semula. Sejauh mana dengan pelaksanaan GST itu telah memenuhi 6 syarat. Jadi maknanya kalau setakat baru sebulan, maka belum, kita kata belum, dia masih baru. Apabila dah setahun dilaksanakan, jadi kami mencadangkan Muzakarah Fatwa Kebangsaan buat satu lagi penyelidikan supaya tengok balik. Kalau bertepatan, okey. Kalau masih ada kelemahan, maka perlu kepada penambahbaikan. Wallahu a'lam. Okey, ada dua soalan yang bukan kat sini. Pertama, berdasarkan kajian Prof, ke manakah aliran penggunaan GST dan wajarkah pihak kerajaan memaklumkan kepada rakyat penggunaan hasil kutipan cukai tersebut dan ke mana dialirkan? Okey, baik. Saya rasa sejak ada isu GST ni, rakyat Malaysia mula sensitif. Kalau tak dulu kerajaan nak buat apa pun kita tak kisahlah kan. Kita tidak ada mentaliti duit tax, cukai rakyat. Kita tak ada mentaliti itu. Sedangkan sebelum ni kita bayar income tax, bayar SST, kita tak perasan. Tapi di negara-negara maju yang lain, mereka begitu teliti. Setiap apa yang dibelanjakan oleh kerajaan mereka persoalkan. Bahkan semasa saya di UK, isu ahli parlimen beli TV 60 inci menjadi isu. Menggunakan dia punya allowance. Tapi kita tak ambil kisah. Tapi dengan adanya isu ni, isunya adalah sejauh mana perbelanjaan itu dilaksanakan mengikut yang sepatutnya, mengikut syariat, mengikut apa yang perlu. Bukan isu kutipan, tapi isu perbelanjaan. Saya ambil contoh di negara Arab. Mereka tidak kenakan cukai, tapi perbelanjaannya cukup melampau-lampau. Raja mereka beli emas, beli kapal terbang, hias emas dan sebagainya. Sedangkan rakyat mereka masih ada lagi yang hidup di bawah baras kemiskinan. Walaupun mereka tidak dikenakan cukai, tapi masih ada lagi. Maknanya perbelanjaan itu tidak disalurkan di tempat yang sebenarnya. Jadi untuk mengetahui perbelanjaan ni, kita boleh tengok bajet tahunan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dalam ni yang saya bentangkan tadi, anggaran hasil kerajaan persekutuan di sini ada dinyatakan jumlah bajet, jumlah perbelanjaan yang telah dilakukan. Ini hasil saja. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok bajet kerajaan. Bajet kerajaan yang dibentangkan pada setiap tahun. Kalau perbelanjaan yang lepas 220 bilion digunakan untuk pengurusan dan 50 bilion untuk pembangunan, untuk buat sekolah, hospital dan sebagainya.
Itulah yang hasil daripada cukai lah. Maknanya kalau kita nak tahu ke mana duit kita dibelanjakan, ianya dinyatakan tiap tahun melalui bajet, melalui laporan tahunan. Boleh download di Ministry of Finance dan juga Bank Negara Malaysia ke mana duit kita dibelanjakan. So kita dapat detail, kita boleh dapat tahu cukai-cukai yang kita bayar tu ke mana dibelanjakan. Dan kita boleh persoalkan. Sebab itu saya kata ia merupakan satu social contract antara kita dengan kerajaan. Dan kalau kerajaan tidak menunaikan kontrak dia, kita boleh persoalkan. Sebab kita dah bayar cukai. Sebagai pembayar cukai, kita ada hak untuk menegur kerajaan, untuk memberitahu kerajaan perbelanjaan sepatutnya, bagaimanakah perbelanjaan yang sepatutnya dijalankan. Sebab itu Majlis Fatwa pun diberikan ruang untuk menjalankan kajian selanjutnya. Adakah perbelanjaan itu dilakukan dengan baik? Baik. Soalan kedua, adakah kutipan cukai GST yang dikenakan kepada seluruh rakyat tanpa mengira kemampuan dan status kedudukan rakyat adalah adil mengikut Islam? Ini tadi yang Dr. Arif ada sebut konsep adil. Saya sejak pelaksanaan GST saya menegaskan bahawa sejak kita melakukan kajian GST ini, peringkat awal lagi kita tegaskan bahawa zero rated item yang kita bincangkan tadi, kadar 0%, iaitu kadar kedua dalam GST itu perlu dikaji dan disemak semula. Semasa saya bertemu dengan Timbalan Pengarah Kastam, dia ada sebut ada satu kumpulan, ada satu grup peniaga ni, dia buat memorandum untuk memberikan zero rated kepada barang dia. Tapi itulah masalah pengguna, termasuk saya sendirilah, pengguna di Malaysia ni. Kadang-kadang kita, tak apalah, mula-mula je panas. Isu prepaid kan, mula-mula je panas, kena tax. Tapi lepas tu lama-lama, tak apalah, tak kisahlah. Sebab kita tidak ada force tu. Kita tidak cuba untuk menggembali tenaga, menyatakan kepada custom, menyatakan kepada Ministry of Finance bahawa barang ini perlu kepada zero rated. Sebab itu dalam isu keadilan ini, so far yang tidak dikenakan teks barang makanan dan sebagainya, kalau ikut kajiannya, golongan yang berpendapatan rendah, 70% daripada pendapatan dia adalah dibelanjakan ke atas barang makanan. Okey. Yang 20% lagi ke atas pengangkutan, utilities dalam 10%, 10% lagi saya tak ingat. Tapi 70% ke atas barang makanan. Kerajaan telah memberikan 0% rented ke atas barang makanan, raw material. Tetapi sejak awal lagi, kalau boleh, kita minta supaya dikaji lagi, supaya ditambahkan lagi, seperti yang Pak Dr. Arif sajangkan tadi, ditambahkan lagi zero rated, supaya kita tidak terbeban, golongan berpendapatan rendah tidak terbeban dengan struktur cukai baru ni. Sebab melalui GST, mereka yang berpendapatan tinggi, mereka akan berbelanja lebih. Bila mereka berbelanja lebih, mereka kena bayar teks lebih. Itu prinsip dia, konsep dia. Saya rasa itu jawapan saya. Saya simpulkan, pertama, zero rated perlu diperbanyakkan. Yang kedua adalah soal perbelanjaan. Kalau kita kutip macam mana banyak sekalipun, kalau perbelanjaannya tidak terkawal, membazir dan sebagainya, tidak ada guna kutip cukai yang dikenakan. Sama juga akhirnya. Wallahu a'lam. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Arif Saleh bin Osman dan Dr. Muhammad Fauzi bin Abu Lais Hussein atas perbincangan yang sangat menarik tadi. Dalam Quran beritahu, Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya orang yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi satu benda tu kita rujuk orang yang pakar dalam bidang dia,
bagi menerangkan isu yang sebenarnya. Jadi di sini saya sikit buat ringkasan daripada perbincangan kita pada malam ni, iaitu sumber pendapatan negara berpunca daripada dua, iaitu zakat dan cukai. Dan cukai ini kita masuk dalam siasat syariah, macam mana kerajaan menguruskan, dan dia bergantung kepada masalah-masalah tertentu, mengikut macam mana keadaan kerajaan menguruskannya. Kemudian dari segi hukum, ulama khilaf dalam menentukan hukum cukai ini. Yang pertama iaitu haram secara mutlak, dan yang kedua harus dengan bersyarat, dan yang ketiga haram tapi dibenarkan dengan bersyarat. Dan semuanya mereka datangkan dengan dalil-dalil yang kontinu, sama ada Quran, hadis ataupun kaedah-kaedah fiqh. Dan semua ini jelas, semua jelas tentang setiap dalil-dalil itu. Rasanya setakat ini sajalah wacana kita, iaitu pada malam ini wacana isu semasa at Pusat Islam UTM. Di sini ada sedikit iklan. Itu pada 14 Mei 2015, itu hari Khamis ni, akan diadakan kuliah tafakuh bulanan yang akan disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid, iaitu di sinilah di ruang solat utama Masjid Sultan Ismail UTM. Rasanya kita sampai sini saja wacana kita pada malam ini. Kita majlis menjemput dan persilakan Al-Fadil Ustaz Firdaus mengiringi Al-Fadil Prof. Madya Dr. Azhar bin Muhammad bagi memberi hati kepada para penceramah. Majlis menjemput dan mempersilakan. Majlis menjemput Dr. Arif. من لنا إلا كنرجو ربنا إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا هب لنا عيشا سعيدا هب لنا. Maka berakhirlah wacana isu semasa Pusat Islam UTM bagi siri ini. Majlisnya ini kita tutup dengan suratul As dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syarri